Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, banyaklah kita kata alhamdulillah dan sentiasalah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Maka tak habis nak bilalah, daripada besar sekali sampai kepada halus sekali, maka kita semua duk tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu masa pun yang kita keluar daripada nikmat Allah. Kita terkaya daripada nikmat Allah, tidak ada masa. Bahkan setiap masa kita duk dalam nikmat daripada nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah. Maka sebagaimana kita duk muzakarah beberapa hari yang telah lepas mari, maka hari ini hari yang keempat. Nah, adapun kemarin kita buti sehari kerana ada di kawasan Bacok, nah dia pada pergi muzakarah di masjid dia kemarin, maka kita pun panggil buti, panggil live kita pada kemarin, pada petang kemarin. Maka hari ini insya-Allah kita sambung. Nah, maka kita akan baca hadis ataupun beberapa hadis panggil setiap petang. Lepas tu kita akan jawab soalan yang ditanya oleh saudara-saudari kita, sama ada dalam komen ataupun telah tanya mari dah dalam chat. Maka soalan ada dah beberapa soalan, maka insya-Allah kita akan jawab hujung-hujung panggil istah lagi. Maka supaya panggil marilah kita utamanya supaya tak sia-sia masa yang lalu di atas kita. Kalau gitu, mari kita betul niat kita dulu. Nah, bahawa supaya setiap minit yang laku di atas kita, kita dapat pahala malaikat sentiasa tanda pahala-pahala. Kerana kita panggil duduk dengan bentuk lagu ni, kita duduk dalam majlis ilmu. Maka majlis ilmu ni, nah, walaupun pada asal tu, nah, kena ada tok guru di depan, maka anak murid duduk di bawah di belah sana tu. Nah, tetapi walau bentuk live lagu ni pun dinamakan menuntut ilmu juga. Nah, maka para ibu, para bapa, saudara-saudari yang duduk di rumah, yang duduk sentiasa ni bersama kita, maka niat molek betul niat aku nak menuntut ilmu kerana Allah, supaya nak tambah takutku dan takwa aku kepada Allah, supaya aku nak amal apa-apa yang aku dengar sekadar aku boleh amal, dan aku nak tinggal apa yang aku boleh tinggal daripada benda tak baik. Nah, itu niat lagu tu dalam kita dengar orang mengajar. Maka kita dengar 10 minit dapat pahala 10 minit. Maka pahala menuntut ilmu lebih besar daripada pahala semaya sunat, lebih besar daripada sunat-sunat yang lain. Nah, maka saudara semua, nah, kita cek, nah, supaya orang lain yang dapat faedah, nah, daripada sepatah dua yang kita akan baca ni, nah, maka pahala kita lah yang dapat, kerana orang lain dapat kebaikan dengan sebab kita. Kalau gitu, setiap orang yang masuk minta panggil cek, nah, paling kurang satu, dan jika lebih banyak lebih baik.
Yata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ni dah diriwayat telah riwayat oleh Imam Muslim dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasami'na wajbatan. Maka kata Abu Hurairah, pada satu hari kami, di Bukit Abu Hurairah seorang daklah, Abu Hurairah bersama para sahabat yang lain. Kata, pada suatu hari kami berada di sisi Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lepas tu boleh hadilah Nabi ucap sepatah dua, dan boleh hadir ada orang tanya, maka Nabi jawab, ataupun Nabi duk baca ayat Quran, maka duk tafsir Quran, ataupun Nabi duk tazkirah kepada para sahabat. Tak beberapa lama, maka fasami'na wajbatan. Tiba-tiba kami dengar, semua orang dalam majlis Nabi dan para sahabat pada masa tu dengar suara derah gem gitu. Dengar suara. Nah, selepas daripada ramai-ramai tu dengar suara, maka pakat paling kiri paling kanan, kelih ke umum kelih ke aku, nak cari pucuk kata suara ni mari mana. Nah, maka Nabi kelih kepada para sahabat duduk dalam keadaan dia panggil apa ni, apa-apa begitulah mudah-mudah katanya. Maka lalu Nabi tanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, lalu Nabi berkata, atadruna ma hadha? Wahai sahabatku semua yang bersamaku pada masa ni, suara yang kamu dengar saat ni, kamu tahu ke tak apa benda? Kamu tahu ke tak suara apa? Nah, Nabi tanya. Maka Abu Hurairah kata, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, maka para sahabat jawab, jawab katakan, Allah dan Rasulullah yang lebih tahunya. Nah, kami tak tahu. Nah, Allah lebih tahu dan Rasul lebih tahu, sebab Tuhan tahu ke dia. Qal, maka Nabi pun bagi tahu, Nabi jawab tentang tema pucuk yang mengeluarkan suara saat ni. Nah, Nabi katakan, hadza hajarun arsalahu Allahu fi jahannama منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. Allah, rawahu Muslim. Jadi Nabi kata suara saat ni ialah suara bagi batu yang besar, sebab datang pada riwayat yang lain sakhrah. Sakhrah ni batu yang besar. Nah, yang Tuhan hantar daripada mulut neraka, menjatuhkan stokor batu yang sangat besar daripada mulut neraka, Jahannam ni, mundu 70 kharifa, semenjak 70 tahun dulu. Semenjak 70 tahun dulu Tuhan menjatuhkan batu yang besar daripada mulut neraka Jahannam. Maka Nabi kata, fal ana hina taha ila qa'riha. Ning suara saat ni ialah suara batu yang Tuhan menjatuhkan daripada mulut neraka Jahannam semenjak 70 tahun dulu. Saat ni baru sampai patah. Saat ni baru sampai patah. Allahu akbar. Nak ayat kata dalamnya. Dalamnya neraka ni. Ambil dari neraka ni telaga ataupun lubang. Maka ambil dari mulut dia, pitulah kita katanya. Nak sampai patah tu, batu yang besar yang jatuh, nak sampai patah yang sangat deraslah jatuh ni. Sebab batu besar. Kalau batu halus tu dia panggil dia kahar, sebab dia rengih. Tapi batu besar kau berat ya kau derah. Kalau gitu derah jatuh secara tu. Kalau kita ambil batu yang besar, nak atas langit tu, maka lepas turun star dia bong sapa, dia panggil patah bumi ni. Sebab dia berat. Ni pun sama juga. Berat sungguh-sungguh derah turunnya, tetapi buat dengan dalam, sebab dalam terlalu dalamnya neraka Jahannam ni, kena pakai masa, kena guna masa. Daripada mulut dia turun sampai patah tu,
masa 70 tahun. Allahu akbar. Tak ada bukti-bukti itu. Ada. Kalau gitu dalamnya neraka ni, saudara semua. Tetapi dalam masa yang sama, walau dalam begitu pun Nabi kata wallahi la tumla'anna, demi Allah dalam lagu tu penuh niti, Nabi kata akan dipenuhkan dengan manusia dan pantung-pantung daripada berhala. Akan penuh. Ayat kata ramai ni orang masuk neraka. Bukan sikit dah, bahkan jumlah masuk neraka boleh jadi lebih ramai daripada orang yang akan masuk syurga. Ini hadis ni dia panggil, dia bagi tahu kepada kita dengan secara jelasnya, kata neraka ni dalam dan luah. Dan dalam masa yang sama Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga, wallahi, demi Allah, Nabi kata luah secara tu dalam lagu tu penuh niti, Nabi kata Allah. Kalau gitu Nabi kata ramanya orang-orang yang akan masuk neraka, walaupun bukan daripada manusia saja, daripada Ya'juj wa Ma'juj lebih ramai lagi. Ini hadis yang pertama yang saya panggil bagi tahu kepada kita, saudara semua. Maka kita akan bacalah hadis. Hadis ke hadis. Itu hadis pertama, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga daripada Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, narukum hadhihi, bermula api kamu yang kamu duk pingat duk masak tu, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam, satu juzuk sahaja ai suaneng daripada 70 ganda lagi daripada api neraka jahannam. Nak ayat kata mana? Nak ayat kata api neraka jahannam lebih panas, terlalu panas, berganda-ganda daripada api dunia puluh-puluh, dan di sini 70 ganda. Datang pada hadis yang lain beratus ganda. Allah. Dan para sahabat kata, wallahi in kanat lakafiyah. Allah, jikalau Tuhan seksakan orang-orang yang akan masuk neraka ni dengan api dunia pun cukup dah, pada dah nisbah seksanya, tak ada siapa boleh tahan dah. Sebab tu di hari ni, siapa daripada manusia yang boleh masuk dalam api duk bakar dia, nyala dia, maka dia kata tak apa, tak sakit. Dan dia kata boleh, ada ke tak? Ambillah orang panggil orang yang gagah secara mana pun, ambillah orang yang besar secara mana pun, ambillah orang yang tahan panas secara mana pun, dia tak mampu, dia tak kuasa nak duduk dalam api. Ni api dunia, apakah lagi api akhirat yang berganda-ganda daripada api dunia, siapa 70 ganda, siapa riwayat yang lain beratus ganda lebih panasnya. Sebab tu benda yang kita perlu kena takut sekali, bukanlah orang panggil susah hidup di atas dunia ni, bukanlah daripada benda tu, daripada benda ni. Bahkan benda yang kita kena paling takut sekali dalam hati kita ialah takut kepada api neraka. Sebab api neraka ni, hak Tuhan dia nak buat seksa hamba dia yang masuk dalam neraka ni sangat dahsyat sangat. Itu ada yang ketiga, saudara semua. Bahkan Nabi ni buat rupa kita kata setara mana panah.
Kadang-kadang kita tahu 70 ganda, 100 ganda. Ya. Duk kaya ya. Aku mana panah ya. Begitu. Maka Nabi bayak pula kepada kita pada hadis yang lain. Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law kana fil masjidi mi'atu alfin aw yazidun, thumma tanaffasa rajulun min ahli an-nar la ahraqahum." Allah. Wal'iyadzu billah. Kita selamat, kita semua selamat daripada api neraka. Sebab terlalu repang beratnya saudara semua. Maka Nabi kata, jikalau ada di dalam sebuah masjid ada mi'atu alfin aw yazidun, ada 100,000 orang atau lebih banyak daripada 100,000 manusia. Nabi kata, fardu kata, jikalau ada dalam masjid ni 100,000 manusia ataupun lebih banyak daripada 100,000, tetapi di dalam tu ada seorang lelaki daripada ahli neraka yang dibakar oleh api neraka. Sapakah panah ni bersera masuk dalam tubuh pada dia. Kemudian thumma tanaffasa, kemudian dia menyawa seorang. Jadi ada orang pada satu tempat dalam masjid 100,000 orang lebih, ramai 100,000 orang ni. Tempat yang luas sangat lah, boleh hadir puluh-puluh rai lah nak teluh orang 100,000 orang ni. Jadi bukan sikit dak lah kawasannya. Maka orang 100,000, lepas tu kita seorang orang manusia daripada ahli neraka yang kena seksa api neraka, yang panah lekat di tubuh dia. Lepas tu dia menyawa. Dia menyawa tubik ni, Nabi kata panah hawa hak dia menyawa tubik itu, orang 100,000 orang ni nyala habis. Nyala habis dan akan mati habis. Dengan sebab dia menyawa seorang daripada ahli neraka, menyawa buat dengan panah tu, sebab dia dibakar oleh api, maka panah hawa dia menyawa tubik tu nyala habis orang yang duduk keliling dia 100,000 orang lebih, dan mati belaka. Allah Akbar. Itu nafas yang baru menyawa. Bagaimana orang yang masuk di dalam neraka akan dibakar dengan api neraka, yang tidak ada satu masa pun dia boleh rehat, tidak ada masa satu winati pun dia tak ada kena bakar. Tuhan kata, wala naziduhum illa azaba, dan kami tak akan beri kepada dia melainkan seksa. Kau berat, seksa. Bukan kata mung nak seksa pak membuti dulu rehat, tak ada. Dan neraka tidak ada rehat, dan neraka tidak ada buti, berterusan dan kau berat. Ini kita takut saudara semua. Lepas tu nak tanya, siapa kata yang boleh nak tahan, boleh nak up? Sebab tu dalam masa yang mulia ni, dalam bulan Ramadan Mubarak ni, peluang besar dah yang Tuhan bagi ke saya, bagi ke saudara. Ambillah peluang yang berharga ni, buat benda yang buat kita selamat daripada api neraka. Sebulan tak apa dah. Sungguh-sungguh, berteban sungguh-sungguh oleh masa yang sebulan. Jikalau kita benar-benar tunai sungguh perintah Tuhan, insya-Allah kita berjaya, insya-Allah kita selamat, insya-Allah kita butung, kita bahagia. Lebih-lebih lagi di akhirat kelak, saudara semua. Dan hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah juga. Tu masya-Allah, Abu Hurairah seorang sahabat yang paling banyak sekali riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah kata Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, uqida
'alan nari alfasanatin hatta marrat. Jadi Nabi kata diperintah, jadi Tuhan ni perintah kepada malaikat suruh apa ni, suruh menyalakan api. Menyala pingat api menyala. Api neraka lah. Pingat menyala lama mana tu? Alfasanatin, 1000 tahun. 1000 tahun ni duk nyala kok kuat tak ada buti-buti. Bukan tu nyala lepas tu suai mapuh pada dak. Dipingat 1000 tahun. Hatta marrat, sehingga jadi api itu tu merah nyala. Nabi kata. Kemudian thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Tapi Tuhan tidak suruh buti dak. Suruh menyalakan lagi, suruh bakar lagi, api suruh pingat lagi, 1000 tahun pula. Sehingga jadi api daripada merah nyala jadi putih sembuh. Hatta biyaddat, jadi putih sembuh. Atau api yang warna putih ni lebih panas daripada api yang warna merah. Sebab tu dibaru api yang kita bakar tu, api merah di atas, maka mari dibaru ia putih. Ada. Kemudian thumma uqida 'alaiha alfasanatin. Allah. Maka 2000 tahun dah duk nyala tak ada buti-buti. Kau kuat. Tapi tidak mada sara tu dak. Tuhan perintah suruh pingat lagi 1000 tahun pula. Jadi berapa? 3000 tahun. Maka 1000 tahun pula ni hatta suwaddat, sehingga api itu jadi warna dia hitam belengu. Hitam gelap, tak nampak apa-apa. Jadi api dibakar, dinyala 1000 tahun pertama jadi merah nyala, lepas tu disuruh bakar lagi tak buti-buti 1000 tahun pula sehingga jadi putih semua, dan dibakar lagi 1000 tahun pula sehingga jadi warna hitam gelemak, hitam belengu. Sebab tu kelihatan api dunia di bara tu nak biru-biru gitu ya. Maka di bara hak tu hak panas lebih daripada api di atas. Hak ni panas lagi tapi biru ya, tak ada hitam lagi. Tapi api neraka jahanam ni hitam belengu. Fahiya sauda'u kal-lailil muzlim. Maka Nabi kata, ya hitam seperti nak banding nak nampak gambar dulu, padahal hitam lebih ada tu lagi. Tapi Nabi nak buat gambar kata, Nabi kita bergambar dulu. Nabi kata seperti malam yang gelap gelemak. Sebab tu saudara semua, ngegetak sirat yang kita semua ni, semua manusia tak kira sesiapa akan titi sirat belakang ni. Maka di bawah ya neraka jahanam. Siapa jatuh dalam neraka jahanam. Siapa lepas, di situlah pintu syurga. Maka getak ni gelap gelemak. Sebab apa gelap gelemak? Sebab di bawah api neraka jahanam yang gelap gelemak. Sebab tu orang yang nak titi selamat, ia kena ada nur, ia kena ada cahaya. Sebab tak nampak kelih ni, pas getak halus pula. Kalau jejak tak kena, jatuh dulu dah. Mesti kena cerah, kena nampak getak tu. Mesti kena ada cahaya. Maka orang kafir tidak ada cahaya. Sebab tu mula titi redam jatuh. Juga orang munafikin tak ada cahaya, redam jatuh. Dan orang beriman yang tak ada pahala, yang tak sembahyang, yang duduk buat maksiat hak Tuhan larang, ia tak ada cahaya juga bagi dia. Kalau ada pun cahaya sebel-sebel, buat ia jatuh juga. Ada pun orang yang cahaya cerah, penuh dengan nur, orang yang sembahyang. Sebab anggota yang kita ambil sembahyang ni semua akan ada cahaya belakang. Di kaki ada cahaya yang cerah, di tangan ada cahaya, di muka ada cahaya, tempat yang kita basuh mi sembahyang semua cahaya. Sebab tu Nabi kata apa? Jikalau kamu boleh basuh lebih daripada tahap hak wajib kena basuh,
muka ada tahap dia, tapi Nabi kata sunat basuh lebih. Sebab apa? Dapat cahaya kau banyak, kau cerah. Basuh tangan sampai sekat ni ya hak wajib, hak mesti, tapi basuh lebih sampai sekat ni buat apa? Sebab cahaya lebih banyak, lebih cerah. Juga kaki dan kepala semua. Nah, kalau gitu orang mukmin yang baik, dia ada nur, ada cahaya, maka dia nampak retak molek-molek titik, maka dia selamat insya-Allah. Nah, sebab tu takut sekali orang-orang yang tak sembahyang. Takut sekali orang-orang yang duk tergelai dalam maksiat. Takut sekali orang yang tak ambil berat dengan perintah Tuhan. Hak Tuhan suruh, supaya hak Tuhan larang, ai tak si buat. Benda hak Tuhan larang, supaya hak Tuhan suruh, suka sangat nak buat. Nah, orang larang pun nak buat situ. Nah, hak ni takut. Nah, lebih-lebih lagi boleh puasa ni. Allahu akbar. Boleh puasa ni. Nah, sebagaimana pahala yang kita buat, kebajikan ni berganda, maka begitu juga dosa. Nah, ia berganda juga. Nah, sebab tu takut sekali orang yang buat dosa dari bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Tuhan ni, nah, katuk belaka dah pintu tak baik. Syaitan tambah, pintu neraka katuk, pintu syurga buka, pintu rahmat buka. Nah, jadi udara, suasana ya amnuai. Nah, wi kepada kita jadi berjuruh dah. Dan katuk belaka dah benda-benda yang tak baik. Tetapi kita ni gi beredah juga. Gi katok juga pintu. Nah, nak buat juga benda-benda yang tak baik. Nah, sebab tu takutlah orang-orang yang duk buat dosa dalam bulan Ramadan. Nah, kalau gitu takut sekali saudara semua. Ini Nabi diriwayat sikit sebanyak dia panggil apa benda-benda wi kepada kita, wi kita tahu kata ini dia panggil apa api neraka hak Tuhan duk sedia untuk nak bakar nah hamba-hamba yang deraka yang masuk dalam neraka. Maka kita janganlah lok. Nah, janganlah capok diri kita dalam neraka. Nah, kalau gitu, wahai orang yang beriman, janganlah capok diri engkau dalam api neraka dengan kamu tak sembahyang. Sebab kamu tahu sangat kata tinggal sembahyang ni Tuhan marah dan balas dia neraka. Maka janganlah capok diri mulia neraka. Nah, api yang sangat panas macam ni kamu tak kuasa. Kamu tak tahan. Tak ada orang pun yang tahan. Nah, kalau gitu buktilah tak semaya tu, mari semaya. Orang yang tak puasa, nah, marilah puasa. Orang yang tak keluar zakat, saya kedekung kopi yang dia kerja mari, keluarlah zakat. Orang yang duk minum benda mabuk kaya, buktilah. Orang yang duk zalim ke orang, cukup dah. Nah, ada kembali kepada Allah. Masa ni masa baik. Nah, saudara semua, hadis yang keempat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Jibril. Jadi hadis ni daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi ni kata ke Jibril. Nabi ni tanya Jibril. Tanya kana? Mali la ara Mikaila dhahikan qattu. Wahai Jibril, Nabi kata. Ai Nabi cerita kepada sahabat, kata pada suatu hari ni dia tanya Jibril. Maka Jibril jawab. Nah, apa yang Nabi tanya? Nabi tanyanya, wahai Jibril, kerana apa aku ni Nabi? Kerana apa aku ni tak ada pernah lihat, tak ada pernah tengok, tak ada pernah kelih malaikat Mikail ni suka pun tak bisa lihat. Jadi aku ni sebab apa? Aku tak pernah lihat malaikat Mikail suka. Sebab apa dia tak suka? Sebab apa muka dia masih sama? Sebab apa masa muka dia ni apa nampak serabut sama, nampak takut sama, sebab apa? Tak ada suka langsung ni. Nah tu. Nabi masyki. Nabi berasa tak puas hati, nak tahu jawab apa, maka tanya Jibril. Nah, maka Jibril jawab, saudara semua, ma dhahika Mikailu munzu khuliqatin nar. Allah.
La haula wala quwata illa billah. Allahumma ajirna minan nar. Saudara semua, jawab Jibrilnya sebab Mikail ni tak pernah suka duduk dalam serabut takut semua. Bila tu? Jadi belum tu dia suka juga. Tetapi apabila dibuat api neraka sebagai tempat yang untuk balas hamba-hamba yang derhaka, dan Mikail kelih kepada api neraka, semenjak itulah Mikail tak suka-suka, sebab ia kelih kepada api. Setara mana bekan, setara mana takut, setara mana panah, siapakah dia ni bimbang, padahal dia ni tak masuk neraka, padahal dia ni tak ada derhaka kepada Allah pun. Bukan Mikail seorang, semua malaikat. Tak ada malaikat yang buat salah dengan Tuhan, tak ada. Bahkan semua perintah Tuhan suruh dia buat belaka, tak tinggal satu mahbub. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ni sifat para malaikat. Mereka sentiasa buat apa saja hak disuruh. Tak ada derhaka kepada Allah seminit pun tak ada. Tu. Tetapi dengan sebab dia kelih neraka tu lagu tu rupa, wak dia rasa takut ni, siapakah dia tak suka-suka. Allahu akbar. Saudara semua, padahal kita ni lah yang perlu takut daripada dia. Sebab kita belum tentu nak selamat atau tidak daripada api neraka tu. Adapun Mikail dan malaikat yang lain, mereka ni selamat 100% daripada api neraka. Maka mereka ni tak berjumpa siapa bila-bila, tapi takut mereka. Adapun kita ni orang nak jatuh banyak dan nak selamat tak tahu, selamat ke tak tahu, walaupun harapan kita gitulah. Tu. Kalau gitu sebenarnya kita lebih kena takut daripada dia. Tetapi yang berlaku hari ininya, para malaikat lebih takut kepada neraka daripada kita. Allahu akbar. Ini tak lain tak tidak bukti dalil yang bagi tahu kepada kita kata iman kita lemah, iman kita tak erat, iman kita kena menyakit, iman kita sangat-sangat dia panggil duduk dalam koma dah. Sebab orang yang iman sihat mesti ditakut kepada api neraka. Selalu tu Nabi kata apa? Nabi kata kepada sahabat yang duk ramai-ramai suka, Nabi kata apa? Lau alimtum ma alimtu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, atau kama qala. Jikalau kamu tahu sebagaimana aku tahu tentang seksa dalam neraka, nescaya kamu tak suka seperti kamu suka lah ni. Bahkan nescaya kamu sikit suka dan kamu banyak teriak. Ya, sebab kita belum tentu nak selamat atau tidak. Sebab tu kelih hamba-hamba tu yang takut, yang iman kuat, Allah, mereka dengan teriak sama, dengan menangis sama, minta berlindung daripada Allah, minta selamat daripada Allah daripada api neraka. Adapun kita ni yang amal dia tak banyak, sembahyang malam pun dak, baca Quran sikit sangat, maksiat berribuan, kita dia panggil seolah kita yakin kata kita selamat daripada api neraka 100%. Tak ada berasa dia panggil apa, tak berasa dia panggil takut mana. Saudara semua, kalau gitu mudah-mudahan dengan udara Ramadan yang kita berada sekarang, kita mari baca hadis semacam ini. Sikit sebanyak dia boleh mengubahkan perasaan kita. Boleh dia panggil apa, sikit sebanyak dia panggil masuk dalam jiwa kita takut kepada api, menyebabkan kita berasa nak tinggal benda-benda maksiat, waktu kita berasa nak buat ibadat, nak bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, lagi pula daripada hadis yang Nabi bagi tahu kepada kita, setengah-setengah ya benda yang Nabi diriwayat
Teteha apa ni? Teteha neraka ni. Nah, Nabi kata Nabi tafsir ayat Quran. Ayat Qurannya bunyi gini. Sa'urhiquhu sa'uda. Dari surah Al-Muddathir ayat yang ke-17. Jadi Nabi tafsir ayat Quran yang Tuhan kata sa'urhiquhu sa'uda. Nah, jadi makna zahir-zahirnya aku akan mempenatkan dia, mensusah payah meletihkan dia dengan bentuk naik. Maka para sahabat tak faham. Naik apa? Apa berlaku? Lagu mana rupa? Pasal mana? Tu para sahabat tanya begitu. Teteh ayat ni. Maka Nabi pun tafsir. Bui panggil para sahabat tahu apa makna ayat ni. Maka Nabi kata jabalun minnar. Jadi satu jenis daripada seksa dalam neraka hak Tuhan ada sedia nak buat seksa setengah-setengah hamba yang neraka ialah seksa bentuk bukit daripada api. Allahu akbar. Wal a'yadzu billah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua. Kami, isteri kami, suami kami, anak-anak cucu kami, warah kami, jiran-jiran kami, ibu dan bapa kami, orang Islam semua, ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada api neraka, ya Allah. Nah, Nabi kata bukit daripada api yukallafu an yas'adahu. Jadi dipaksa ahli neraka suruh naik, dipaksa suruh naik, padahal bukit yang sangat tinggi ni daripada api. Allah. Jadi kena mengakak naik. Allahu akbar. Cuba telah kita berkhayal, cuba telah kita bayangkan saudara semua, bukit daripada api suruh kita naik. Allahu akbar. Naik. Maka Nabi kata fa idza wada'a yadahu 'alaihi dhabat. Allahu akbar. Wal a'yadzu billah. Maka tak naik, dikatak, diseksa, dipukul, dan kita boleh tahu lagi pukul dengan berapa. Nah, maka terpaksa kena naik. Maka bukit daripada api, maka dia tak tangi yang nak mengakak naik ni. Makanya Allah habis makan tangan dia sampaikan isi semua luruh habis. Luruh tinggal tu layak senging. Bawa dia akak tumbuh isi daging semula. Tak tangan ni hancur habis isi luruh habis. Tinggal tulang. Bawa akak isi tumbuh semula tangan. Fa idza rafa'aha 'adat. Bawa dia akak tangan dia letak luruh habis, buat dengan panah luruh habis, jatuh isi tangan. Bawa akak tangan tumbuh semula isi. Lepas tu wa idza wada'a rijlahu 'alaihi dhabat. Saat ni tak tangan. Lepas tu tak kaki juga sebab dia kena mengakak naik. Bukit ni mengakak dengan tangan kaki. Bawa pergi tak kaki dia luruh habis isi yang bertepuh dengan bukit tu. Bawa pergi akik tumbuh semula isi. Lagu tu lah yas'adu sab'ina kharifan thumma yahwi kadzalik. Allah. Bukit ni terlalu besar, terlalu tinggi. Nah, mik daripada patak duk ngakak naik ni nak sampai pucuk tak tangan habis luruh isi, akik tumbuh semula, tak kaki luruh habis isi, berpi akik tumbuh semula. Lagu tu lah duk ngakak naik saja 70 tahun baru sampai pucuk. Allahu akbar. Bukan sehari dah. Kalau sehari pun siapa nak? Walau sejam pun siapa nak? Bagaimana kena naik? Bukan setahun, bukan 10 tahun, 70 tahun duk naik saja lagu tu rupa. Allah akbar. Lepas tu turun pun sama juga. Lagu tu lah tak tangan luruh habis isi. Nahung yang berjeri.
Dak akik tangi tumbuh semula isi. Tak kaki luruh habis isi, berjerit nahung. Akik kaki semua tumbuh semula. Turun pun supaya juga 70 tahun juga. Kalau gitu naik turun 140 tahun. Allah. Saudara semua, sebab tu buatlah apa-apa pun, yang penting kita tak masuk neraka. Buatlah apa-apa pun, yang penting kita selamat daripada api neraka. Hiduplah lagu mana pun, tapi yang besar sekali buat we selamat daripada api neraka. Ya, saudara semua. Tapi maklumlah, kita nak hidup tak akan selamat daripada api neraka, malaikat kita ikut cara hak Tuhan nak. Hak Tuhan suruh kita usaha buat, hak Tuhan larang kita usaha tinggal. Dan kita usaha buat hak Nabi suruh, dan kita sungguh-sungguh usaha tinggal hak Nabi larang. Tu saja cara hidup yang buat kita selamat daripada api neraka. Kalau gitu, tebang saudara semua. Mari kita bertebang bersama. Malah pun usaha buat. Tolak pun kacau sikit. Benar hak Tuhan larang, berakhir pun jangan buat. Nah, supaya kita tak ada diseksa dalam api neraka, saudara semua. Dan hadis lagi, wa an Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu qal inna fin nari 70,000 wadin fi kulli wadin 70,000 syi'bin fi kulli syi'bin 70,000 hujrin wa fi kulli hujrin hayyatun ta'kulu wujuha ahlin nar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Saudara semua, banyaklah kita kata Allahumma ajirna minan nar. Maknanya, ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Selamatkanlah kami daripada seksa neraka. Nah, katanya sesungguhnya di dalam neraka ni ada 70,000 lembah. Jadi kalau bukit, ia ada lamil lembah tu, mari lembah. Di antara bukit ke bukit lembah. Ada lembah semuanya ni. Nah, 70,000 lembah. 70,000 lembah. Dan setiap lembah tu ada pula 70,000 cabai. 70,000 dia panggil jalan, tubik. Ni cabai kau ni, cabai kau ni, cabai kau ni, tubik pula. Jadi setiap dia panggil apa, ada 70,000 lembah. Nah, lamai luas di antara bukit. Lepas tu mari cabai 70,000 cabai pula. Dan setiap cabai yang keluar daripada lembah saat ni tu 70,000 tu, ada pula 70,000 lubang. 70,000 lubang. Allah. Dan setiap lubang tu ada ular yang besar, yang khija dia tak ada halang untuk makan isi muka ahli neraka. Makannya dia ialah isi muka ahli neraka. Keluar daripada lubang yang sangat banyak. Cuba terkayalah. Jadi 70,000 lembah. Satu lembah 70,000 dia panggil apa ni? Cabai. Dan setiap cabai 70,000 lubang pula. Kalau gitu 70,000 kun 70,000 kun 70,000. Tahu mana? Maka setara itulah bilangnya ular. Jikalau kita buh selubang seekor. Jikalau kita buh selubang seekor, setara tu ular. 70,000 kun 70,000 kun 70,000. Allah. Maka ular ni tak ada kerja lain. Nanti dia hak Tuhan bagi dia ialah untuk makan muka ahli neraka. Allah. Wala a'yadza billah. Minta selamat
Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Saudara semua, bebaskanlah, merdekakanlah diri kamu semua dan saya pun sama, daripada api neraka. Buatlah apa-apa pun daripada amal yang baik, supaya selamat. Dan saat ini kita royak saudara semua, dipaksa suruh naik bukit daripada api. Kalau naik, dia panggil apa ni, 70 tahun, dan turun pula 70 tahun. Dia tak naik kena katak dengan lembing, besi yang besar, yang berat. Siapakah Nabi buat gambar rewi kepada kita, kita bergambar hala-hala. Kata lagu mana besi tu, yang malaikat yang duk jaga neraka daripada Zabaniyah tu, untuk buat kata ahli-ahli neraka yang tak reti dengar. Nabi kata kan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala law anna maqma'an min hadidin wudi'a fil ard fajtama'a lahu thaqalani ma aqalluhu minal ardi. Allah, jikalau ambil besi lembing ni, hak malaikat Zabaniyah duk pergi untuk buat katak ahli neraka ni, jikalau ambil besi saat ni tak di atas bombing, bawa lepas tak, maka mari beripung semua anak ada semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, banyak mana bilangi mari semua. Lepas tu mari pula jin semua, iblis dan anak cucu dia sampai hari kiamat. Maka jin lebih ramai daripada manusia, sebab dia beranak ni bukan sore dak. Manusia kita sore ya ramai. Maka ambil semua manusia semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dan ambil jin semua, mari ruang palang, pakat mari beripung untuk nak akak besi ni, tak boleh akak, beratnya. Maka besi tu duk katak tu. So kata-kata manusia, jikalau datang pada hadis yang lain, jikalau ambil tak pah tak bukit lagu tu, hancur bukit jadi tanah tu dah. Bukit daripada batu yang keras tu, kalau ambil yang tak pah gitu ya, hancur beru jadi tanah dah. Kalau gitu, dan semua tu berat, semua tu dahsyat, semua tu dia panggil teruk. Kalau gitu marilah kita bersama-sama dalam bulan Ramadan yang mulia, pakai usaha buat benda-benda yang merdekakan, selamatkan kita daripada api neraka. Saudara semua, dan hadis yang kita baca hadis ni, lepas tu kita mari jawab soalan insya-Allah. Maka siapa-siapa yang ada soalan boleh tanya, yang kita tahu kita jawab, yang tak tahu kita menjawab semula insya-Allah. An Abdullah bin Al-Harith Az-Zubaydi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fin nari hayatin ka amsali a'naqil bukht talsa'u ihdahunna al-las'ata fayajidu humuwataha 70 kharifa. Allah. Wa inna fin nari aqariba ka amsalil bighal talsa'u ihdahunna al-las'ata fayajidu humuwataha 40 sanah. La haula wala quwwata illa billah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, saudara semua, Nabi kata, sesungguhnya dalam neraka Jahannam ada ular-ular yang banyak, yang besar. Seekor ular seumpama tekak uta yang sangat besar. Kita buhlah seekor ular, tubuh dia sama besar dengan tiang masjid. Maka ular ni apabila dia patuk, dia ketik,
seorang daripada ahli neraka ni, maka bisa dia yang dia ketik, dia kikir, dia patut gitu, nah, duk sakit, duk seksa 70 tahun. Sekali ketik, sekali kikir, duk sakit dengan seksa yang ada pada taring dia tu, nah, 70 tahun. Allah. Sakit ni bukan sakit dunia. Berganda puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu ganda daripada dunia. Dan dalam neraka juga, saudara semua, ada pula ceking ataupun kala, skorpion yang sangat besarnya, nah, seperti baghlun. Baghlun ni nama dipanggil bara daripada kuda dan hima. Maka ia besar daripada hima, patu halus pada kuda. Duduk di antara hima dan kuda sebab dia bara. Nama baghlun. Nah. Maka besar jugalah. Nah. Besar pada kambing, hima besar pada kambing. Payah besar pada hima lagi. Maka secara tu skorpion tu, hak Tuhan sedia untuk nak buat seksa, nah, orang-orang daripada ahli neraka. Maka saat ni ular yang sama besar dengan tiang masjid, kita kata, sekali ketik bisa dia duduk sakit, duduk bergaduh, duduk berjerit 70 tahun. Adapun skorpion ni, ceking kala ni, sekali dia patuh, duduk berjerit, duduk menahung, duduk seksa 40 tahun. Allahu Akbar. Ini benda-benda dalam neraka hak Nabi bagi tahu kepada kita yang Tuhan sedia untuk nak buat seksa hamba-hamba yang deraka kepada Allah. Sebab tu saudara semua, dalam mulai Ramadan yang mubarak, udara buka peluang kepada kita. Tuhan pun buka pintu-pintu baik kepada kita, tutup pintu jahat-jahat di hadapan kita. Kalau gitu, kita paling belakanglah kepada benda-benda tak baik, maka kita masuklah pintu-pintu yang baik dengan usaha buat amal yang baik dan beristighfar dalam bulan Ramadan, dan buat benda-benda yang buat kita dapat ampunan daripada Allah. Sebagaimana kita puasa ikhlas kerana Allah, mai tarawih ikhlas kerana Allah, semua tu menghancurkan dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan kita tak berjumpa dengan benda-benda kita baca lebih kurang 7-8 hadis. Nah, sikit sebanyak hak Nabi duk royak benda yang akan berlaku, seksa hak Tuhan ada sedia untuk nak seksa orang-orang yang deraka daripada manusia, saudara semua. Nah, kalau gitu, itulah hadis-hadis yang kita baca pada hari ini, dan kita sambung lagi insya-Allah esok, baca lagi hadis yang bersangkut paut, dan esok hari insya-Allah kita akan goyak satu ataupun dua amalan, 3 amalan yang apabila kita buat, kita tak akan berjumpa dengan neraka insya-Allah. Nah, ada insya-Allah kita ikut bersama pada petang esok hari insya-Allah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Nah, maka masa yang ada lagi lebih kurang setengah jam belum kita nak buka puasa. Nah, insya-Allah kita mari jawab soalan yang ditanya oleh saudara-saudara kita, saudari. Nah, maka siapa yang ada soalan boleh dia tulis mari. Nah, ada panggil apa? Insya-Allah kita jawab jika kita boleh jawab. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada saudara-saudari yang bersama kita dan pakat-pakat share supaya siapa kepada orang lain lagi boleh ikut bersama kita dan dapat faedah dah bersama kita. Nah, maka tidak ada lagi soalan yang ditanya, maka kita akan panggil pergi kepada soalan yang ditanya dalam chat dulu. Nah, baik. Daripada soalan yang ditanyanya, saya ni dia kata saya nak berjual, maka boleh ke tak saya nak berjual dalam bulan puasa? Nah, berjual lebih-lebih lagi berjual kepada orang yang asing, orang agama lain yang orang panggil tak wajib puasa. Nah, baik.
asal berjual khija yang haruh, bukan daripada khija yang digemar oleh agama kita Islam. Meniaga ni benda yang baik benar, tapi dengan syarat niaga dengan baik, jujur, ada amanah. Tu. Maka jual ni dia kena kelih jual gapo. Jikalau barang yang kita jual tu, cara umumnya tak kira lah orang Islam tak Islam, benda yang kita jual tu benda tak sakut paut dengan benda yang membatalkan puasa. Seperti kita jual alat-alat api, jual pelita, jual royak, jual pahit wak umuh, jual seming. Jual orang panggil lembek, jual baju, jual kain, jual orang panggil apa ni, kakak plastik, makuk, pinggir apa. Jadi benda-benda yang tak sakut paut dengan membatalkan puasa. Bukan daripada makan minum. Maka jual barang lagu tu tidak ada masalah. Boleh puasa, tak boleh puasa, boleh jual, bahkan mula daripada pagi sampai masa mana pun ikut. Haruh, tidak haram dak. Baik, satu. Yang kedua, jikalau kita jual tu benda makan, jual martabak, jual nasi kabu, jual nasi belau, jual lauk nasi, jual tepung-tepung, jual air. Maka jikalau kita jual barang makan, jual benda hak Tuhan mengharamkan makan, mengharamkan minum, mengharamkan buat pada waktu siang dalam bulan Ramadan. Maka kelih dulu kita berjual ke siapa. Jikalau kita berjual ke orang siang ataupun orang Yahudi, orang Kristian yang tak puasa, orang kafir yang tak puasa, tak kira agama apa pun, agama Hindu ke, agama Buddha ke, agama Kristian ke, Yahudi dan agama lain-lain lagi, semua patung, semua hatu, semua apa semua tak kira lah. Yang lain daripada Islam, agama kafir semua. Kita jual barang makan week dia, jual minum week dia. Hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun mereka tak wajib puasa. Padahal mereka ditutup suruh puasa juga, tapi syarat kena masuk Islam dulu. Jadi mereka yang tak puasa ya berdosa suku pula. Dosa kupu sadah, patak puasa pula, dosa pula. Maka kita tidak boleh sokang maksiat. Sebab tu ramai soalan ini ditanya, lebih-lebih lagi orang duduk tempat yang ramai orang bukan Islam, duduk kat Habyai, duduk kat Phuket, duduk kat Bakak. Tu. Maka ia berasa kata, apa salahnya sebab aku tak jual kat orang Islam sekali. Aku tak sokang orang Islam tak puasa sekali. Aku jual kat orang Islam dia tak puasa dah. Lagu tu kita sukanya. Pada hakikat tak bukan begitu. Kita orang Islam tidak boleh jual benda lagu tu kepada walaupun bukan orang Islam, tidak boleh. Sebab masuklah jika kita buat lagu tu, kita masuk dalam orang yang sokang buat maksiat. Padahal benda tu Tuhan larang, tiba-tiba kita sokang, sebab tu tak boleh. Kalau gitu tidak boleh jual air minum kepada orang yang tak puasa dengan cara yakin 100%. Sama ada orang bukan Islam dan juga orang Islam yang tak puasa padahal ia wajib puasa. Tak apa kita becek wasasa supaya we mudah faham. Jadi pertama tak ni barang tak sakut paut dengan batal puasa. Makuk pinggir kain baju tu tidak ada masalah. Boleh jual daripada pagi sampai gelap ikut suka. Yang kedua, jual barang makan ni yang membatalkan puasa. Benda lagu ni jika jual ke orang sia yang tak puasa, hak ni cerak dah, tidak boleh dan haram. Dan berganda dosa sebab kita buat lain puasa. Baik, yang ketiga, kita jual ke orang tak puasa daripada orang Islam. Tu dia. Maka sini tubik dua. Kita faham baik-baik supaya dapat jawapan dengan betul jelas. Kita nak umum tak boleh. Kena hurai satu-satu. Yang ketiga ni jual kepada orang Islam yang tak puasa. Maka sini dia tubik dua. Yang pertama, orang Islam yang tak puasa ni padahal ia wajib puasa tapi ia tak puasa.
Nah, wajib dia puasa. Tapi dia tak puasa. Sebabnya boleh jadi dia malah. Boleh jadi dia terlupa niat. Boleh jadi dia puasa lepas tu batal puasa dia. Nah, maka orang ni jika kita jual ke dia, jawabnya haram. Tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab orang ni walau dia tak puasa sebab dia tak niat jadi awal lagi dah, sebab dia tak puasa. Awal ataupun dia terlupa niat. Ataupun dia puasa lepas tu batal. Semua ni dia kena wajib imsak. Dia wajib tak boleh makan supaya orang puasa. Walau dia tak puasa dah, tak puasa dia, tapi wajib kena berak seperti orang puasa. Kerana apa tu? Kerana kehormatan masa dalam bulan Ramadan. Tu. Sebab tu walau dia tak puasa dah, walau dah batal puasa dia, haram kita jual barang ke dia. Bahkan dia sendiri itu nak beli dua tak boleh dah, dia tak jual. Misal kata, walaupun peluang ni penuh dia mau jual sebab tak tahu kadang-kadangnya. Tu dia. Orang yang tak puasa ni, kita tak boleh jual makan ni ke dia. Nah, dan boleh ke tak dia nak masak sendiri dia makan di rumah? Tak boleh juga. Walau yang makan nusuk pun haram juga. Batal puasa, suku. Dia lupa niat, suku. Dosa dah lupa niat tu. Tak boleh puasa. Dia panggil apa ni? Lupa niat ada tak berdosa lupa niat tu sebab dia terlupa. Ada pun orang kelain tak saya puasa dia berdosa dah, tapi pergi makan berdosa pula. Orang terlupa niat tak berdosa tapi pergi makan berdosa. Orang batal puasa tak ada berdosa tapi pergi makan berdosa. Gitu. Tu dia. Baik. Yang keempat, kita jual barang kepada orang Islam yang tak puasa dan dia tak wajib puasa. Ataupun dia harus buka. Dia tak wajib puasa ni, budak-budak lah tak wajib puasa, maka kita boleh jual barang makan ke dia. Dan orang yang tak wajib puasa seperti perempuan yang mari uzur, orang tua yang tak boleh puasa sebab dia tua, hal lagu ni kita boleh jual makan ni ke dia. Sebab apa? Sebab dia tak wajib berak, dia boleh makan, harus makan. Ataupun dia harus buka, dia puasa tapi harus buka seperti orang pesapir. Nah, maka kita boleh jual barang ke dia. Kalau gitu, orang jual barang ni itu bepak semua. Yang pertama, halal harus semua. Itu barang yang tak sakupak dengan makan dan minum. Yang kedua, haram jika jual ke orang yang tak puasa daripada orang kafir. Yang ketiga, haram jual kepada orang yang Islam yang tak puasa padahal dia wajib kena puasa. Dan yang keempat, harus dia jual apabila kepada apa? Kepada orang yang tak wajib puasa. Nah, daripada budak, daripada perempuan yang mai uzur, orang tua yang sangat tua, orang sakit tak ada harap siap, dan orang yang harus buka puasa daripada orang pesapir. Gitu. Itu orang panggil soalan yang ditanya oleh saudara kita dalam chat, dalam messenger. Soalan pertama. Nah, ada. Baik. Dia tanya sini, dia kata semaya hari Jumaat ni, semaya Jumaat lah. Hari Jumaat ni orang betina nak semaya, maka kena tunggu orang lelaki semaya sudah dulu ke? Orang betina di rumah ni nak semaya Zuhur lah sebab dia tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia pergi masjid semaya Jumaat, misal kata masjid hak perempuan boleh masuk semaya dan dia semaya Jumaat, maka tak apalah, tak ada kena semaya Zuhur dah lah. Tu. Tapi mak kita tak ada buat mana lagu tu. Mak kita tak ada buat. Jadi perempuan di rumah ni apabila masuk waktu Zuhur, masuk waktu Jumaat lah, hari Jumaat ni, adakah dia boleh semaya serotak selalu dah, atau dia ni kena tunggu orang lelaki semaya Jumaat sudah dulu baru dia boleh semaya? Jawabnya, tidak mesti kena tunggu sebab dia tak wajib Jumaat. Nah, jadi dia boleh semaya selalu dah. Masuk waktu semaya Zuhur boleh selalu dah. Nah, tidak ada masalah. Nah, dan orang lelaki yang tak pergi Jumaat tu,
ia uzur, tak wajib jemaah atas dia, juga dia boleh semaya selalu juga. Tapi kalau kera semaya lepas dak klik pun tidak ada masalah. Tetapi orang yang wajib jemaah tapi dia tak pergi jemaah, orang ni tak boleh semaya, malaikat orang sudah semaya jemaah dulu baru dia boleh semaya. Kalau itu tubik 3 tu. Perempuan tak wajib di awal lagi dah, maka masuk waktu boleh semaya dulu dah, tak mesti tunggu orang lain orang lelaki semaya jemaah sudah. Yang kedua, orang lelaki yang tak wajib jemaah, budak ke ataupun orang uzur, orang sakit yang tak wajib jemaah, maka masuk waktu dia boleh semaya selalu dah. Dan yang ketiga, orang yang wajib jemaah tapi dia tak pergi jemaah, orang ni tak boleh semaya lagi zuhur, malah kena tunggu orang lain semaya jemaah sudah dulu baru dia boleh semaya zuhur, gitu. Jadi dia kata kita duduk semaya, lelaki perempuan pun tak ada beza supaya. Tengah-tengah kita duduk semaya, tiba-tiba terbuka aurah. Tak kira lah kain telucuk ke, angin pupuk ke, tak kira. Itu dia. Maka jikalau kita khabar, kita segera katuk. Jadi dengan mana? Kita tak mesti buti semaya dak. Kita tak ada mesti kena buti semaya tu maya, lepas tu mari pakai, lepas tu semaya semula, tak mesti. Jadi benda kita kena buat ketika tunya, dah berselak kita katuk dulu dah, ambil katuk. Kalau tujuh kain, ambil mai pakai dulu, segera, segera. Tapi kalau tujuh pak, duk fikir, lama tu waktu batal. Waktu batal, kena semaya semula. Tapi kalau yang tu pak kita segera ambil mari pakai. Lepas tu tak ada apa-apa, sambung semaya kita. Kita rokok, angin mari pupuk prong, maka selak kita ambil pah waktu turun, tutup semula, sambung semaya kita, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kata angin mari prong pupuk, duk selak belakang kita pun duk kada gitu, duk fikir tu dah lama, maka batal semaya kita, nak semaya semula lagu tu. Tapi kalau segera tidak ada masalah. Kita nak jawab soalan hak di komen dulu. Jika tak ada, kita akan jawab soalan hak ditanya dalam messenger. Dia kata kita tidur lepas mai subuh. Maka ning lepas benda berlaku dah. Tapi hak paling comel saudara semua, lepas mai subuh jangan tidur. Jangan tidur lagi lepas mai subuh. Bahkan jikalau saudara dengar saya kemarin dulu hari Rabu, hak kata esok di petang ni lah. Hari tu kita royak comel ibadat lepas mai subuh. Dapat kelebihan besar. Maka jangan tidur selepas mai subuh. Sebab banyak benda wakwi berlaku benda tak baik. Yang pertama, wakwi akan fikiran kita mendak. Wakwi dia panggil apa ni, rezeki kita berkatuk. Wakwi berlaku menyakit. Banyak perkara yang tidur lepas subuh. Dan nak tidur juga dulu. Wi matahari naik dulu. Boleh segala, lepas tu nak tidur. Lebih-lebih hari ni puasa ni, Allahu Akbar. Banyaklah kita buat lagu ni. Jadi kita bangun makan sahur. Pukul 3, pukul 4 pada makan, kita keram hari subuh. Hari subuh tidur dulu dah. Tu tak comel benar-lah. Walaupun tak pakai berdosa, tapi tak comel. Kita kena liang lah. Lebih-lebih lagi masa tu masa barakah. Masa tu hai buka pintu rezeki. Maka masa baik kita buat amal ibadat. Dan malaikat bersaksi masa tu. Sebab tu kita jangan tidur lah. Usaha jangan tidur masa tu. Maka dia tanya kata, tiba-tiba kita seling tidur. Lepas tu keluar air. Maka air yang keluar ni ya banyak. Kadang-kadang air wadi, kadang-kadang air mazi, kadang-kadang air mani. Maka jikalau air itu bukan air mani, air wazi, air mazi ataupun air wadi, hak ni tak wajib mani, sekadar basuh cuci saja sebab ia najis, supaya air kecil gitu ya. Tapi kalau yang keluar tu air mani, maka batal ke tak puasa? Tak batal. Lepas tu
kita kena mandi wajib untuk nak sembahyang. Jikalau ia tak mandi wajib, maka ia tak boleh sembahyang zuhur, tak boleh sembahyang asar. Siapa buka puasa? Sah puasa dia. Tapi tinggal sembahyang lah. Itu dia. Maka berdosa besar dengan sembahyang ni. Sebab tu puasa tidak ada apa-apa, tak takut paut dengan benda tu. Sah. Tapi dia kena mandi untuk nak sembahyang. Mandi wajib lah. Mandi wajib untuk nak sembahyang. Tapi puasa tak batal. Ngupak kepada orang kafir, tu. Benda yang tak comel lah, ngupak apa ke dia? Orang kafir dia dua. Kafir yang pertama, kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir ni banyaklah. Kafir orang panggil apa? Banyak bahagia. Maka ada kafir zimmi dan kafir harbi. Maka jika kafir harbi itu hak tu boleh jadi. Saya tak yakin ni boleh jadi. Boleh jadi orang panggil tak apa. Tapi tak usah buatlah. Lebih baik. Sebab apa? Kafir harbi ni kafir musuh kita. Adapun kafir zimmi, hak ni tak boleh mengupak dia. Sebab ia duduk bawah merintah kita. Seperti orang Cina di Malaysia. Tak boleh. Walau dia kafir pun tak boleh mengupak. Jadi berdosa jugalah. Sebab Nabi kata apa? Man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa yang membuat menyakiti kepada kafir zimmi, maka supaya buat menyakiti kudah Allah. Maka buat menyakiti ke Nabi dosa besar. Sebab tu bukan kata ya kafir ni boleh buat tak boleh. Tak boleh. Orang kafir yang orang panggil apa? Bukan harbi, bukan zimmi. Kafir orang panggil suku Sakat, negeri suku. Tak boleh kata, dia kata apa ke dia? Pak kita boleh puasa ni, kena jaga lidah kita, kena jaga anggota kita daripada buat benda tak baik. Sebab tu walau dia kafir pun, walau apa harus kita kata, puasa kata lebih baik. Tu dia. Apakah kita tak boleh kata, lebih lagi kita kena tak boleh kata. Baik. Maka itu soalan daripada hak tanya dalam kombin ni. Siapa ada boleh lagi tanya. Maka masa kita panggil pada 10 minit lebih kurang kita buti. Kita belum buka puasa 7 minit kita buti insya-Allah. Daripada soalan yang tanam dalam messenger, saat ni soalan bersangkut dengan masalah orang panggil jual barang kepada orang yang tak puasa. Baik. Gapo yang soalan tanya tadi? Tak ingat ada. Gapo yang tanya tadi? Jadi ada 3 soalan tadi. Apa ni? Kalau boleh tulis bahasa Jawi, saya minta tulis bahasa Jawi. Sebab jika tulis bahasa Sia dengan tulis orang panggil apa, baca Jawi, lepas tu tulis bahasa Sia, sebab saya lambat sikit. Otak tak gimana, lambat kena hijau. Sebab tu jika kalau boleh tulis Jawi dah, orang panggil minta tulis Jawi. Tapi kalau tak boleh tulis Jawi, tak ada apalah, tulis Sia pun tidak ada apa-apa. Ataupun tulis ke Rumi. Apa yang kata ni? Apa hukum nikah bini orang? Lepas tu dengan tak tahu. Nikah bini orang tak sah. Nikah bini orang tak sah. Dan jikalau tahu dia berzina, walaupun nama nikah hakikat berzina, sebab dia tahu. Lebih-lebih lagi hak cerak tahunya siapa? Perempuan itu. Sebab dia tahu kata dia bini orang. Lelaki yang mari menikah dengan dia tu, jikalau perempuan tak layak, dia tak tahu. Orang yang tak tahu tak berdosa. Orang yang tak tahu tak berdosa. Sebab dia tak tahu. Tapi orang yang tahu, penuh dia berdosa, dia berzina. Faham zina ni? Zina hak datuk lelaki pula dah berat mana-mana. Jikalau berzina anak dara ni, jikalau ada hukum hudud, kena rotel 100 rotel, lepas tu kena halau tubik pada kampung setahun. Tetapi orang yang ada rumah tangga dah, ada tok lelaki dah, ada bini dah, pergi berzina, hukum dia kena rejam. Kena pegang dengan batu, dicabai 3 cabai 4,
dah siapa mati. Lepas tu hukum Islam tak ada. Tak ada kena seksa atas dunia. Akhirat kena jika dia tak taubah. Jika dia tak taubah kena di akhirat kelak. Dan lebih berat daripada atas dunia. Sebab tu seorang perempuan daripada sahabat yang berlaku zina dengan dia sesal sungguh-sungguh, dia taubah, maka manggaya ke Nabi. So Nabi mendirikan hudud, hukum hudud atas dia. Ai suruh meletak dia sampai mati. Nah, tiba-tiba dia mengandung daripada zina. Nabi kata, klik dulu. Mau beranak lepas tu mau mari. Nah, maka dia taubah sungguh, sesal sungguh. Nah, sebab apa? Sebab dia pilih seksa sakit hak paling ringan daripada sakit hak lebih teruk di akhirat kelak. Nah, kalau gitu perempuan tahu cerai. Sebab tok lelaki ada. Nah, sebab tu perempuan tak boleh bohong. Walaupun nak benar-benar kok tok lelaki hak ni, hak sore ni. Nak kahwin dia benar-benar ni. Tak saya dah kok tok lelaki dulu ni. Sebab rupa huduh ke, tak sangka ke, atau buat zalim ke, dah tak kira sebab apa-apa. Kalau tak say tok lelaki dulu, pisah bercerai dulu. Buat lagu mana sebab dia ada jalan, ada cara dia. Nah, jika tok lelaki zalim, buat nyakiti, jatuh dia taklid, pergi ngadu kepada majlis. Jika sungguh, maka berlaku cerai dua orang itu. Ataupun dengan bentuk fasah, tolak tebuh dia panggil. Nah, suruh tok lelaki tolak, lepas tu ambil duit, ambil belajar muklik. Lah lagu-lagu mana pun tak apa. Yang penting dia berlaku cerai dulu, belum nak pergi belaki lain. Ni kadang-kadang wala a'yadzabillah, tok lelaki dah ada lagi, tapi tak kena ya, duk kena kau baru, duk gila kau baru ni. Maka kau kata ya dah cerai dah, habis iddah dah. Maka tu imam nikahlah. Tu dia. Sebab tu imam sendiri pun kena halus sikit. Kena tanya, kena peksa, beradang dulu. Nah, belum nak menikah tu jangan buat mudah-mudah sangat. Takut berlaku lagu ni sebagaimana ditanya ni. Kalau gitu, nikah bini orang tak sah. Tak sah. Dan orang yang tahu, dia kalau orang tahu, dia hukumnya berdosa besar sebab dia berzina. Nah, tapi kalau tak tahu, dia tak berdosa. Tapi dia tahu dah, kena pasah dah. Tu baik dua tu. Nah, kena tinggal dah. Jangan duduk sekali lagi. Sebab dia bukan laki bini hali. Sebab nikah tak sah, bukan laki bini. Nah. Oh, nikah pindah wali pula dah, masya-Allah. Jadi nak benar-benar siapakah? Tu hak ni masalah ni. Dah, tu. Baik. Tak teringat sudah lah. Gapo tanya tadi dua soalan. Jadi soalan ni hodok berlaku regal di hari ni. Ya. Iaitu hukum semaya mengikut imam dalam taratak, dalam can satelit ataupun can dau tiang. Sebagaimana telah perakat dalam Facebook daripada satu pihak dibakar, dia kata di hari ni cula tu dah keluar surat sebab berlaku COVID ni, dan tidak boleh buat jemaah dan tak boleh buat sembahyang tarawih di masjid, bahkan buat di rumah masing-masing. Maka ia perakat kata bagi siapa yang nak sembahyang jemaah, sembahyang tarawih berjemaah, boleh ikut dia panggil dalam dengan itu email dengan melalui cong TV ni, bukan cong hak dia. Maka tu email sembahyang kita di rumah kita ikut. Maka dia tanya kata, bolehkah lagu tu? Nah, tu dia. Maka jawabnya, ittifaq semua mazhab pak ni dia panggil apa? Tidak boleh semaya lagu tu dan tak sah ikut imam semacam tu. Nah, tu. Ini pun jadi bala besar lah. Fatwa dia panggil yang pelik pada orang. Dan maka ni pun bimbang orang awam kita ni kadang-kadang ikut lagu tu kat nyanyi lah. Nah, tu jangan. Nah, kalau nak semaya rumah, untuk laki di imam, anak di tu imam, atau panggil jiran mari. Nah, boleh buat dekat rumah. Tapi bila tak ada semaya sore, tidak ada masalah. Para sahabat dulu semaya sore ya, tarawih.
Nah, yang penting semaya ya. Dan jika kita niat baik, jika tak berlaku qawi, aku nak pergi nak niat atau hati 100% nak pergi semaya di masjid dengan berimeh. Tiba-tiba berlaku qawi, aku tak boleh semaya, nak semaya di rumah sore ya. Maka semaya sore pun tu hari pahala jemaah dah. Sebab kita niat nak aku tu sungguh. Tapi tak ada arah. Jadi sekat dengan qawi. Kalau gitu, semaya sore pun dapat pahala jemaah juga. Nah, itu dia. Sebab tu jangan dia panggil dengarlah dia panggil fatwa semacam tu. Dah di Azhar keluar fatwa cerak. Dah di markaz fatwa dalam negeri Arab semua waktu baik kata tidak boleh semaya dengan betul ikut email lecong TV lagu tu. Sebab ya ada masalah macam-macam. Kita jawab pendek-pendek kata tak bolehlah mudah-mudah gitu. Nah, jadi tanya ke bangi pun tanya balas pula saning atau nikah pindah wali ni. Nah, kita kena royak ke suami ya ke tak? Maka ya Islam gini saudara semua. Jadi kelih kepada benda tu. Jika kalau kita royak baik ke tak baik. Jika kalau royak jadi fitnah, jadi rusak, maka baik tak royak. Bahkan giroyak kepada isteri tu ya. Kata benda hang buat sekarang ni dia panggil salah besar dan nikah kahwin mu tak ada sah dan muda sekarang pun dengan bentuk zina. Nah, maka tinggallah benda ni, kliklah ke untuk laki muasal dan jangan royak kepada dia. Dia tak tahu lagi tak apa. Tu dia. Jika tak royak tu tak berlaku fitnah, nah, maka jangan royak kepada suami dia. Nah, tu lebih baik. Maka kita yang tahu ni tutupkan keaiban dia, keburukan dia tu. Jangan sebar dia tahu. Nah, Nabi kata apa? Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa tudung kejahatan saudara dia. Nah, yang dia tahu tu, dia tak sebar dia tahu dak. Tak royak ke orang, tak jaja, tak jual dak. Nah, maka Tuhan tutup keburukan dia, keaiban dia dunia dan akhirat. Ni agama kita suruh. Selama tak bahaya, maka tutup lebih baik daripada buka. Buka takut, maka Tuhan buka rusia kita nanti. Nah, tu. Dah semaya 8 rakaat. Semaya pun semaya tarawih 8 rakaat. Semaya tarawih 8 rakaat boleh ke tak? Boleh. Tarawih ni sekurang-kurang dia 2 rakaat. Nak semaya 2 boleh, nak semaya 4 boleh, nak semaya 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh. Nah, dan nak tambah lebih daripada 20 boleh. Nak tambah 24, 30 ikut cakap. Sebab ulama orang Madinah masa dulu, masa Imam Malik dulu gitu. Nah, korang yang kedua, yang ketiga. Nah, tarawih dia semaya 39 rakaat. 39 rakaat. Nah, ada. Kalau gitu semaya tarawih sekurang-kurang 2 rakaat dan sebanyak-banyak tidak ada terhad. Nah, tapi hak comel kita buat ikut hak Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Dan di atas 20 rakaat ni lah duk berlaku seluruh dunia semenjak dulu sampai masa sekarang. Nah, di Mekah buat 20, di Madinah lah ni buat 20. Nah, beratus kat beribu tahun dah duk buat 20 lagu ni lah. Mari sampai kepada masa kita sekarang. Nah, dan lapar tu pun harus, tidak ada masalah. Nak buat lapar pun boleh, tidak ada apa-apa. Nah, tu dia. Tapi hak comel cerak dah 20 comel. Nah, tu. Baik. Maka dan masa pun dah sampai, ada lagi lebih kurang 5 minit. Maka sama semula insya-Allah saudara semua. Maka terima kasih banyak-banyak yang kepada saudara yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Maka insya-Allah kita berjumpa lagi esok hari jam pukul 5 lebih kurang. Nah, maka pada hari ini selamat berbuka puasa dan Tuhan terima puasa kita dan Tuhan menjadikan kita hamba yang Tuhan bebas daripada api neraka insya-Allah. Nah, maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.